Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Umairah Insyirah binti Nasrul Hakim. Nama matrik 10DIB 21F1023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Nasuha binti Rohani. Nama matrik 10DIB 21F1029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nazatul Insya binti Yusri. Nombor matrik 10DIB 21F1063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Lailatul Mera binti Asy-Faizah. Nombor matrik 10DIB 21F1071. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Abdul Hamid. Nombor matrik 10DIB 21F1077. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Murabahah merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Akad murabahah juga termasuk ke dalam bai'ul amanah, yang bererti sebuah transaksi jual beli amanah, iaitu di mana penjual memberikan transparansi terkait harga modal dan margin secara jelas serta jujur kepada pembeli. Murabahah pada dasarnya adalah sebuah proses transaksi jual beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disepakati oleh kedua-dua belah pihak sebelumnya. Sementara akad murabahah dalam perbankan syariah dapat diertikan sebagai jenis kontrak yang sering digunakan untuk pembelian produk oleh bank sesuai dengan permintaan nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah tersebut sebesar dengan harga beli dan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Dasar hukum jual beli murabahah terbahagi kepada dua, iaitu dasar dari segi Al-Quran dan dasar dari segi sunnah. Maka dasar hukum diperbolehkan jual beli murabahah berdasarkan ayat-ayat jual beli. Di antara ayat-ayat tersebut ialah surah Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallahu bai'a wa harrama riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seterusnya surah An-Nisa ayat 29, iaitu Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batili illa an takunu tijaratan an taradin minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Seterusnya surah Al-Baqarah ayat 198, iaitu Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbakum. Artinya, tidak ada dosa bagimu mencari rezeki hasil perniagaan dari Rabbmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Nasuha binti Rohani. Nama matrik 10DIB 21F1029. Saya ingin membentangkan tentang rukun-rukun dan syarat murabahah. Pada asasnya, rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat jual beli secara umumnya, iaitu pembeli, penjual, sirah dan barang atau sesuatu yang dikontrakkan. Rukun akad murabahah ialah, yang pertama ialah penjual, iaitu al-bai'. Penjual dalam jual beli murabahah ialah bank. Secara teknikal, biasanya tugas bank adalah untuk membeli barangan yang diperlukan oleh pelanggan bagi pihak bank itu sendiri. Tetapi kadang-kadang bank juga menggunakan media kontrak wakalah dalam pembelian barangan. Kontrak wakalah berlaku apabila pelanggan membeli barang yang dikehendaki bagi pihak bank. Dan yang kedua ialah pembeli, iaitu mushtari.
Pembeli dalam kontrak murabahah ialah pelanggan yang mengemukakan permohonan pembiayaan kepada pihak bank. Pembeli berhak memilih barang mengikut kehendaknya. Yang ketiga ialah harga. Harga dalam kontrak murabahah dinamakan penetapan harga atau shilling pembiayaan. Dan yang keempat ialah jual beli, iaitu mabi'. Objek jual beli yang sering digunakan dalam urus niaga atau akad murabahah ialah barangan konsumtif seperti rumah, tanah, kereta, motor dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ialah ijab kabul. Ijab kabul juga disebut kontrak, biasanya mengandungi spesifikasi barangan yang dikehendaki oleh pelanggan dan kesanggupan bank Islam untuk mendapatkan barangan. Bank Islam juga mesti memaklumkan kos pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian penentuan tempoh ansuran boleh dibuat selepas akad murabahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Nasuha binti Rohani. Nama matrik 10DIB 21F1029. Saya ingin membentangkan tentang rukun-rukun dan syarat murabahah. Pada asasnya, rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat jual beli. Secara umumnya, iaitu pembeli, penjual, sirah dan barang atau sesuatu yang dikontrakkan. Rukun akad murabahah ialah, yang pertama ialah penjual, iaitu al-bai'. Penjual dalam jual beli murabahah ialah bank. Secara teknikal, biasanya tugas bank adalah untuk membeli barangan yang diperlukan oleh pelanggan bagi pihak bank itu sendiri. Tetapi kadang-kadang bank juga menggunakan media kontrak wakalah dalam pembelian barangan. Kontrak wakalah berlaku apabila pelanggan membeli barang yang dikehendaki bagi pihak bank. Dan yang kedua ialah pembeli, iaitu mushtari. Pembeli dalam kontrak murabahah ialah pelanggan yang mengemukakan permohonan pembiayaan kepada pihak bank. Pembeli berhak memilih barang mengikut kehendaknya. Yang ketiga ialah harga. Harga dalam kontrak murabahah dinamakan penetapan harga atau shilling pembiayaan. Dan yang keempat ialah jual beli, iaitu mabi'. Objek jual beli yang sering digunakan dalam urus niaga atau akad murabahah ialah barangan konsumtif seperti rumah, tanah, kereta, motor dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ialah ijab kabul. Ijab kabul juga disebut kontrak, biasanya mengandungi spesifikasi barangan yang dikehendaki oleh pelanggan dan kesanggupan bank Islam untuk mendapatkan barangan. Bank Islam juga mesti memaklumkan kos pembelian dan jumlah keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kemudian penentuan tempoh ansuran boleh dibuat selepas akad murabahah. Perkembangan operasional murabahah. Awalnya, transaksi murabahah adalah transaksi jual beli sederhana, iaitu dalam murabahah dengan kerelaan penjual memberitahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar nilai keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, murabahah mengalami perkembangan. Beberapa hal yang menunjukkan perkembangan tersebut antaranya, awalnya transaksi murabahah dilakukan tanpa melalui pihak ketiga atau pesanan. 1. Murabahah yang dibayar secara kredit atau hutang. 2. Murabahah dengan jaminan. 3. Murabahah yang dilakukan dengan barang yang belum ada. Hal tersebut menunjukkan bahawa suatu akad dan hal murabahah berkembang sesuai dengan dinamakan zaman. Akan tetapi, meskipun mengalami perkembangan karakteristik dari jual beli ini, harus tetapi ada sebagai ciri yang membezakannya dengan jenis jual beli yang lain. Jenis-jenis murabahah. Jenis yang pertama ialah murabahah tanpa pesanan. Maksudnya, ada yang pasar atau tidak, ada yang beli ataupun tidak, dan syariah menyediakan dagangannya. Penyediaan barang pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada atau tidaknya pesanan atau pembeli. Jenis yang kedua ialah murabahah berdasarkan pesanan. Bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Murabahah ini terbahagi daripada dua, iaitu murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat. Maksudnya, apabila telah dipesan harus dibeli. Murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat pula. Maksudnya, walaupun nasabah sudah memesan, nasabah bisa menerima atau membatalkan barang tersebut.
Kriteria-kriteria murabahah. Murabahah merujuk kepada transaksi pembelian dan penjualan di mana harga kos aset dan margin keuntungan telah diketahui oleh pembeli dan dipersetujui oleh pihak yang berkontrak. Selain itu, pembayaran harga jualan boleh dibuat secara penuh atau secara berperingkat. Di samping itu, keuntungan mungkin secara sekaligus atau mungkin secara peratusan. Peraturan asas jualan murabahah. Subjek jualan mestilah wujud pada masa jualan. Yang kedua, perkara tersebut hendaklah merupakan harta yang mempunyai nilai. Yang ketiga, perkara tersebut juga hendaklah dalam hak milik penjual pada masa jualan. Dan yang keempat, jualan mestilah segera dan mutlak. Seterusnya, kelebihan-kelebihan menggunakan akad murabahah. Kontrak murabahah sering dipilih untuk digunakan dalam urus niaga jual beli. Sudah tentu kerana ia mempunyai banyak kelebihan dan kekurangan kaedah lain seperti berikut sebahagian daripada mereka. Dan yang pertama ialah keuntungan diketahui dan ditakrifkan dengan jelas dalam permulaan urus niaga dan merupakan hasil daripada persetujuan kedua belah pihak. Ia sudah tentu berbeza dengan akad mudharabah atau musyarakah yang faedahnya tidak boleh ditentukan terlebih dahulu sebab kena ijaz lepas tahu rizaq perniagaan pelanggan tersebut. Yang kedua ialah margin atau keuntungan murabahah adalah tetap, iaitu kepastian jika telah dipersetujui oleh kedua-duanya parti. Ia tidak boleh diubah. Dan yang ketiga, urus niaga murabahah jika dilakukan secara kredit dianggap mempunyai risiko yang lebih rendah kerana ia tidak berkaitan dengan keadaan peniaga pelanggan sama ada untung atau rugi. Urus niaga hutang ini mesti diselesaikan oleh pelanggan mengikut perjanjian yang dipersetujui. Skema murabahah dan teknik perbankan berdasarkan pesanan. Dari gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan iaitu skema murabahah. Yang pertama, murabahah adalah negosiasi atau persyaratan pada tahap ini yang melakukan negosiasi kepada pihak bank yang berhubung dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga jual dan harga beli, jangka waktu pembayaran atau pelunasan serta persyarat-syaratnya yang lain yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh bank syariah. Yang kedua, bank membeli produk atau barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut. Bank biasanya membeli ke supplier. Yang ketiga ialah akad jual beli setelah bank membeli produk yang bersesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah. Maka lanjutnya bank menjualnya kepada nasabah disertai dengan tanda tangan akad jual beli antara bank dan nasabah pada akad tersebut. Dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah. Rukun dan syarat haruslah dipenuhi. Yang keempat ialah mengirim barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabahnya sebelumnya. Yang kelima ialah tanda terima barang dan dokumen. Ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus tanda tangan surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen barang tersebut. Yang seterusnya, yang keenam, proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk barang yang dibelinya dari bank. Biasanya pembayaran dilakukan secara ansuran atau cicilan dalam waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Kesimpulannya, murabahah merupakan sistem akad untuk melakukan usaha di mana terdiri daripada pihak utama sebagai pengeluar modal iaitu syaibu ma'al dengan pihak kedua sebagai pengeluar modal iaitu mudharib, yang mana akan ada keuntungan dan kerugian yang dibagi setelah kesepakatan bersama sudah disepakati. Pembiayaan yang ada di bank syariah merupakan salah satu aktiviti kegiatan perbankan. Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah. Di antaranya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan harga awal ditambahkan dengan keuntungan yang sudah disepakati antara pihak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.
ia diharapkan dapat menjalankan aktiviti pencatatan dan penyusunan laporan kewangan yang sesuai dengan standard yang berlaku dengan PSAK syariah guna untuk menjaga rasa kepercayaan terhadap nasabah.